وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Pengerusi, Tuan Haji Ahmad, yang saya hormati juga Tuan Imam yang telah memimpin solat maghrib kita sebentar tadi, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh besan jawatan kuasa yang sempat hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan masyarakat dan jawatan kuasa, kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga surau, dan seterusnya, tuan guru, cikgu-cikgu, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita lafazkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni. Ya, walaupun kita telah pun dikejutkan dengan beberapa siri pengumuman-pengumuman yang begitu orang kata merisaukan jugalah. Semalam pun pengumuman, pagi tadi pun pengumuman, tiba-tiba dah darurat, semalam pun PKP kan, sebaik Negeri Sembilan tak termasuk. Itu pun Perdana Menteri dah cakap dah, aktiviti masih di tempat PKPB ni berjalan seperti biasa kan. Tinggal lagi ni yang bertuahnya kita orang yang ni rasa saya terkawal sebab PKP ni dia tak boleh masuk ke kawasan kita. Orang yang di Selangor tak boleh masuk sini dan sebagainya. Itulah yang patut dibuat daripada dulu lagi kan. Itulah patut dibuat, biar negeri tu aja bergerak dalam tu kan, dia selesaikan apa yang patut. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya dapat jugalah. Sebab kadang-kadang saya tertanya-tanya juga. Saya kata dulu masa jemaah tabligh tu dulu 200 saja, 200 je kesnya, langsung buat PKP seluruh negara kan. Ini dah beribu-ribu, setiap hari 2000 tak jelma-jelma juga dia punya PKP tu kan. Jadi alhamdulillah lah, akhirnya benda ni lah sepatutnya dibuat daripada awal itu hari, iaitu mana tempat yang tinggi tu lockdown aja negeri tu. Kan, negeri tu lockdown terus. Jadi sekurang-kurangnya jadi satu apalah kepada jemaah-jemaah ni. Kadang saya kesian pula jemaah masjid. Orang masjid ni insya-Allah saya yakin orang masjid ni baik-baik belaka. Kita ni datang patuh SOP. Mana ada kita dengar kluster masjid lagi dah. Itulah tabligh tu sekali. Yang lain-lain tu saya dah tak ada dah. Itulah kluster masjid ni tau. Orang masjid ni memang dia jagalah. Kan, dari satu bila khutbah Jumaat ke apa semua pun orang itu juga datang. Kuliah Jumaat pun orang itu juga. Kuliah Maghrib pun orang itu juga. Kuliah Subuh pun orang itu juga. Yang kita risau ni kadang-kadang nak pulih tu susah bila orang yang tak pergi masjid ni. Mereka tak ambil tahu langsung tentang benda-benda macam ni. Kadang-kadang nak marah pun serba salah kita dibuatnya. Kan, masyarakat juga. Tapi terpaksalah. Bila susah tu sama-sama lah. Tu orang kata bila tumbang, bukan orang jahat aja tumbang tuan-tuan. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala kata wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kamu kena takut fitnah yang datang, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berdosa saja. Yang menimpa dia, yang menghukum dia hukum orang yang tak berdosa sekali. Kan, orang yang macam tuan-tuan, orang masjid, orang surau, orang yang rajin ibadah ni, dia pun sekali kena lockdown. Mereka sekali kena. Jadi macam itulah maksudnya. Bukan saya kata apa, tidak. Maksud saya ni lah, kita kena telan lah. Macam mana sukar pun. Tadi pun saya pergi Melaka pun, beli pisang goreng tepi jalan pun, dia kata hari ni je buka, kata. Besok dah tak buka lagi dah, dia kata kan. Dengar tu sayu tuan-tuan. Pasal kita pernah rasa kan, dengar tu sayu, dia orang cakap tu sayu dengarnya. Dia orang dah start packing. Hari ni saya tengok banyak kedai dah mula packing sebab dah tak boleh lagi. Bila kata lockdown ni tak boleh kata apalah. PKP. Tapi kita ni alhamdulillah masih lagi Allah Ta'ala selamatkan PKPB. Alhamdulillah lah. Tambah darurat pula lagi. Nampak gayanya macam itulah. Jadi kadang-kadang itu pun orang dengar macam-macam. Orang kata politik lah apa. Tak ada. Ni darurat ni untuk COVID ni. Kalau tak isytihar macam ni, susah tuan-tuan kan. Macam-macam edisi kita dengar ni kan. Jadi bersihkan hatilah pemikiran kita kan. Kadang-kadang saya pun kalau ikut betul, kita lagi lah nak dengar benda-benda macam ni kan. Tapi kita kena faham ini COVID untuk ini darurat untuk COVID, supaya kita dapat memulihkan cepat benda ni kan. Memulihkan cepat benda ni. Sebab dijangkakan kalau tempat lain macam 6 negeri ni kena PKP ni,
dalam tempoh 2 minggu ni tuan-tuan, dengan bantuan yang tak tahulah datang ke tidak, dengan banjir lagi, dengan apa lagi tuan-tuan, dijangkakan orang akan buat satu protes besar tu. Ini bukan benda kecil tuan-tuan, sebab orang tengah marah ni. Orang tengah marah ni. Kita okey lah sebab kita PKPP. Tempat PKP ni orang yang tengah marah ni, kan? Tengah marah, kata-kata kalau saya tengok Facebook tu orang tengah tunggu masa je, kan? Memang tengah marah nak meletup itu, kan? Jadi macam bala bertimpa-timpa lah. Okey, jadi insya-Allah tajuk malam ni ialah pelajaran yang keempat, jadilah hamba yang baik. Nanti nampak juga apa kaitan dengan tajuk kita hari ni, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, man asbaha hazinan 'ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man asbaha hazinan, barang siapa yang bangun paginya, berpagi-pagi, hazinan, mengeluh kesah ataupun kecewa. Bangun tidur je kecewa, bangun tidur je tak puas hati, bangun tidur je mengagam. Jenis orang macam tu. Bangun tidur ada benda nak ditukih kan jadi sampaikan sikat rambut kat cermin pun nak digaduh dengan orang tu, radio tu. Jadi maknanya punya macam tu lah, kan. Tu orang kata, ya, man asbaha hazinan, bangun tidur je tak ada positif dah, tak ada nak alhamdulillah kau, nak syukur pada Allah, nak apa, dia berkecewa, layan perasaan kecewa dia tu. Ni tempat yang kena PKP lah ni, mungkin lah, kan. Tak adalah gurau-gurau. Jadi maksud saya macam mana lah pun, samalah. Kita pun bukan tak pernah kena kan. Kita pernah kena, samalah, kan. Saya pun pernah berkurung, tahu macam mana perasaannya. Hazinan 'ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dan, yang melayan perasaan kecewa ataupun duka citanya, maka Allah tidak akan menambah, lam yazdad minallah, Allah tak akan menambah apa-apa illa bu'dan, bahkan ya Allah hanya menambahkan dia lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Dia kecewa tu tuan-tuan, dia melayan kecewa tu, hidupnya akan jadi lebih jauh lagi daripada kejayaan, daripada kegembiraan, lebih jauh. Semakin dia layan perasaan kecewa tu, makin jauh dia hanyut, lebih jauh lagi tuan-tuan. Sebab tu orang melayan perasaan kecewa ni mana pernah berjaya, semua hanyut, kan. Maknanya melayan perasaan kecewa ni akan menyebabkan kita ni Allah tak akan tambah apa-apa, rezeki pun Allah tak tambah, ya, berkat pun Allah tak tambah, bahkan lebih jauh lagi daripada rahmat Allah SWT. Wa fid dunya illa kiddan, illa kaddan, wa fid dunya illa kaddan. Ya, di dunia ini dia menampak dia illa kaddan. Kaddan ni apa? Kaddan ni ialah kesusahan, kesempitan, dan haram dalam hal-hal dunianya melainkan kesempitan. Semua sempit tuan-tuan. Orang kecewa ni dia mesti tengok orang semua tak elok. Bila dia tengok orang semua tak elok, siapa nak kawan dengan dia? Orang duduk kat warung kopi pun tuan-tuan, dia ajak orang duduk dengan dia pun, dia bayar pun orang tak mau duduk. Betul tak? Kadang ada jenis orang macam tu tuan-tuan. Jadi hilang kawan. Tu sebab orang kata bersilaturahim memurahkan rezeki dan memanjangkan umur. Memutuskan silaturahim akan memendekkan umur. Macam ni lah, bukan pendek umur tu macam mana, macam ni lah. Orang tak nak kawan dengan kita, akhirnya kita duduk kemurungan. Duduk kemurungan tuan-tuan, duduk mengurung diri dalam rumah, dalam bilik. Ya, lama-lama macam ni lah. Anak-anak pun tak suka, bini pun tak suka, semua tak suka, kan. Jadi lama-lama tuan-tuan apa nak buat, layanlah perasaan tu. Sakit pun, penyakit pun makin banyak, penyakit pun makin banyak. Layan pula sakit tu tuan-tuan, kan. Layan lagi lama-lama, itulah faham sendirilah. Okey. Wa fil akhirati illa jahdan, dan juga di akhirat, dunia pun susah. Wa fil akhirati illa jahdan, bahkan di akhirat pula dia berada dalam keadaan tuan-tuan, jahdan ni apa ni? Maknanya dalam bahasa bukunya jahdan ni susah juga maksudnya sebenarnya, tapi dalam tafsiran buku ni memang dia kata, ya, duka cita, ya, yang tidak tanggal selama-lamanya, sama, lebih kurang sama. Jahdan ni ialah macam kepayahan, jihad ni apa? Kesungguhan, ya, kepayahan. Dia berhadapan, di akhirat pun dia masalah juga, trouble. Dia dunia pun dia susah, akhirat pun dia susah. Sama. Orang yang suka melayan perasaan duka citanya, seawal pagi lagi dia dah layan perasaan duka citanya. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqati'u anhu abadan.
Ya, wa alzama ni apa tuan-tuan? Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tuan-tuan, maknanya ya dalam hatinya tu, dalam diri dia, qalbahu hamman la yanqati'u anhu abadan. Ya, kesusahan, kebingungan, duka, kegundahan, kebimbangan yang tidak akan putus-putus selama-lamanya. Selagi dia hanyut dalam perasaan tu lah. Selagi dia hanyut dalam perasaan tu tuan-tuan kan, maka ya, menanyang tak puas hati je. Ada je. Dah satu masalah dia bingung, dia tambah masalah, bingung lagi banyak ni tuan-tuan. Betul tak? Macam itulah. Kita bingung satu masalah, contohnya kena kurung, bergaduh pula dengan anak pula buat kita bingung lagi tuan-tuan kan. Bingung lagi. Bila anak pula tuan-tuan dah masuk lah rumah kali, lama bingung. Kan? Lama bingung lama. Itulah orang kata kan. Tambah masalah tu lebih banyak lagi. Ni nak cerita. Ya. Wa syughlan la yafragu anhu abadan, dan kesibukan, ya, kesibukan tuan-tuan, lam yafrahu, yang tidak ada kelapangan sampai bila-bila pun. Sibuk aja tuan-tuan, yang tidak akan ada ruang. La yafragu, faragha ni maksudnya ruang kosong, yang tidak ada kesenggangan. Ya, sampai bila-bila pun tak ada. Wa faqran la yanalu ghinan abadan, dan juga kefakiran yang takkan jumpa dia punya kekayaannya, ataupun kemiskinan yang tidak akan peroleh kesenangan lah sampai bila-bila pun. Dia lagi susah. Orang yang layan perasaan kecewa ni, hidupnya susah lah, akan menjadi bertambah susah, takkan boleh senang. Ya, wa amalan tashghaluhu abadan, dan juga angan-angan yang panjang yang menyibukkan dirinya selama-lamanya. Ni nanti lagi kita tengok dia punya maksud hadis ni, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tanqusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Tanqusu ni apa dia? Tanqusu ni maksudnya surut. Ya, tanqusu ni maknanya nakis. Nakis ni apa? Torak. Ya, hilang, kurang. Tanqusu tu maksudnya kurang. Wahai anak Adam, kurang, sesungguhnya telah kurang setiap hari daripada umur-umur kamu, tetapi kamu tidak menyedarinya. Wahai manusia, kamu ni sedar ke tidak, hari-hari umur kamu berkurang. Umur kamu berkurang, maknanya kamu punya jangka hayat hidup ni dah kurang lah. Jangka hayat hidup ni dah semakin lama semakin kurang tuan-tuan. Hari ni kalau kita sembahyang pun kita tengok, kita fikir balik tuan-tuan kan, ini ke bekalan kita nak bawa ni? Ini ke bekalan yang kita nak bawa ni? Cukup ke ni bekalan ni? Kalau kita wirid lepas sembahyang tu, kita tanya cukup ke subhanallah 33 itu nak bawa kita wirid ni, pahalanya ni nak bawa di akhirat ni? Cukup ke? Alhamdulillah tu cukup ke nak bawa? Jadi macam itulah, kita sentiasa fikir tentang akhirat. Pasal umur dah macam ni, ya, kita sentiasa fikir bahawa umur kita ni semakin lama bukan semakin bertambah. Umur kita semakin lama semakin kurang hayatnya. Angka besar tapi hayat dah tak ada. Hayat semakin kurang tuan-tuan kan? Hayat dah semakin tak ada. Ya, itu dia. Wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahmad. Ya, sedangkan ya aku telah memberikan kepada kamu rezeki setiap hari. Wa atika, ati itu maksudnya aku beri kepada engkau, wahai manusia, wahai anak Adam, setiap hari rezeki aku bagi kepada kamu. Wa anta la tahmad, sedangkan kamu tak pernah bersyukur pun. Ya, hari-hari bagi rezeki tak pernah syukur. Ya, hari-hari bagi rezeki tak pernah syukur. Tanda syukur ni kena tunjuk. Kalau saya syukur sebenarnya, tanda syukur macam mana tanda syukur? Ya, bangun tidur tu macam mana? Kalau yuk masam yang merunguh kerja kan, adakah tu tanda syukur? Tu bukan tanda syukur. Kan Allah Taala nengok kita punya amalan kita. Kan? Tu tanda syukur. Fala bil qalil taqna'u wala bikathir tashba'u. Fala bil qalil, sesungguhnya tidak. Allah Taala kata, memang tidaklah. Maksudnya lebih kurang macam itulah. Ya. Taqna'u bil qalil taqna'u, yang sikit pun tak cukup. Wala bil kathir, kathir ni apa? Kathir ni banyak. Ya, yang sikit pun dah tentu banyak, yang banyak pun terasa kurang. Tashba' ni macam lapar. Syaba'an ni, ya, tu macam tu. Ya, ya, macam kekosongan, macam tak cukup.
Tu tuan-tuan kan, wala bil kathir tashba. Ya, dan tidaklah yang banyak itu dapat mengenyangkan dia. Maknanya orang dah dapat banyak dah. Kalau kita fikir tuan, kita ni kalau dapat kita dapat 1,000 pun dah boleh hidup sampai mati lah ni. Pada kita lah. Tapi ada orang dia duduk 10 juta pun tuan-tuan duit dia kata tak cukup. Dia kata tak cukup. Sebab tu Allah kata wala bil kathir tashba. Walaupun aku bagi banyak pun, yang banyak itu pun takkan mencukupkan dia. Sama. Tu orang jenis orang tak bersyukur. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma min yaumin, tidak ada suatu hari pun illa wa ya'tika rizquka min indi. Sesungguhnya tidak ada satu hari pun yang mana kau tidak dapat rezeki daripada aku. Wahai anak Adam, tak ada satu hari pun yang kamu tak dapat rezeki daripada aku. Tunjuklah mana satu hari yang kau tak ada rezeki daripada aku ni. Betul ke tuan-tuan? Betul kan? Nafas kita, hidup kita, jantung kita ni semua daripada Allah ni. Air yang kita dapat minum semua datang daripada Allah SWT, tuan-tuan. Mana yang bukan datang daripada Allah? Mana satu hari yang kita tak dapat rezeki daripada Allah? Setiap hari dapat, tuan-tuan. Okey? Wa ma min lailatin illa wa ya'tinil malaikatu, dan tidak adalah satu malam melainkan wa ya'tinil malaikatu, datanglah kepadaku para malaikat min indika, daripada diri kamu, bi amalin qabihun, dengan amalan yang buruk. Aku bagi rezeki kepada kamu, tapi setiap malam malaikat datang jumpa aku mengkhabarkan tentang kamu tu satu benda yang buruk. Macam mana? Tu Tuhan kata, tak malu ke kamu? Aku bagi kamu rezeki, ya, malaikat yang jaga kamu tu datang report pada aku setiap hari tentang keburukan kamu. Tentang keburukan kamu. Tapi kamu nak rezeki yang bagus daripada aku, yang elok. Ya, nak bagi elok, tapi kau bagi aku yang buruk. Kau pulangkan balik yang buruk. Malaikat report, tuan. Malaikat report kepada Allah SWT. Ta'kulu rizqi wa ta'sini. Kamu makan rezeki yang aku beri, wa ta'sini, tapi kau lawan aku balik, kau derhaka kepada aku. Kau makan rezeki aku, ambil rezeki ni, udara aku semua ambil. Ya, nikmat-nikmat yang aku bagi semua ambil. Tapi wa ta'sini, semayang tak nak, zikir tak nak, semua tak nak, ingat pada Allah tak nak, ajar ahli keluarga nak kenalkan aku dengan ahli keluarga kamu tentang Allah tak nak. Tak nak, macam mana tu? Cucu-cucu tak kenal Allah pun tak nak. Tak tahu je. Jadi macam mana tu? Rezeki ambil ni. Wa anta tad'uni fastajibu laka. Wa anta tad'uni, dan kamu berdoa kepadaku, sering berdoa kepadaku, fastajibu laka, aku masih kabulkan lagi. Fastajibu laka, aku masih lagi kabulkan. Sedangkan kau berdoa pada aku pun aku masih lagi kabulkan doa kamu ni. Itu macam tu derhaka pun. Macam tu derhaka pun, kau doa pada aku pun aku kabulkan. Kau minta ampun pada aku pun aku masih ampunkan. Tu. Wa khairi laka nazilun wa syarruka illa wasil. Ya. Dan kebaikan, ya, laka, kebaikan aku turunkan untuk kamu, nazilun. Ya. Kebaikan aku turunkan kepada kamu, tuan-tuan. Ya. Wa syarruka ilayya wasil, tetapi kamu persembahkan keburukan kamu kepadaku. Tu. Aku bagi kamu yang kamu minta yang baik-baik semua aku bagi. Tapi yang pelik engkau bagi aku yang buruk pula. Wa syarruka ilayya wasil. Fa ni'mal maula ana laka wa bi'sal abdu anta li. Sebaik-baik pemimpin adalah aku dengan kamu. Aku ni kepada kamu. Tu sebaik-baik pemimpin. Ya, itu maksudnya. Fa ni'mal maula. Kan kita bilang ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Siapa ni'mal maula? Ni'mal maula ni maknanya, ya, ni'mal ni fa ni'mal maula, sepaling-paling pemberi nikmat. Ya, al maula ni macam pemimpin. Memang pemimpin lah. Maknanya pemimpin yang paling agung, yang paling baik ialah ana laka. Aku ni pemimpin yang paling baik untuk kamu. Aku ni kamu minta aku bagi, walaupun kau bagi aku yang buruk. Aku bagi nikmat, kau balas dengan derhaka. Ini aku dengan kamu ni. Tapi kau minta aku bagi, walaupun kau buat macam tu pun kau minta aku masih bagi lagi. Itu mana Allah Ta'ala nak bagi tahu.
Dan sebaik-baik pemimpin tu akulah. Mana-mana ni pemimpin macam ni tuan-tuan kan? Ya, tak suka pun tuan-tuan kan? Dia masih jaga kita dengan baik. Wa bi'sal abdu antali, dan seburuk-buruk makhluk ataupun hamba ialah kamu dengan aku. Kamu tu jadi seburuk-buruk makhluk, bukan kau bau dah, bukan kambing dah, kau. Kambing tak buat maksiat, tak pergi karaoke. Kambing tak pergi buat pesta-pesta bogel, tak ada dah, mandi buih, tak main ke kambing ni tuan-tuan. Yang lembu kau kebau tuan-tuan, yang buat kerja terlarang ni ialah manusia. Tu Allah Taala kata, wa bi'sal abdu antali, dan seburuk-buruk makhluk itu dengan denganku ialah kamu. Ya, kamu, supaya Allah Taala sedang kita ni sebenarnya kan saya kata tadi, hadis ni motivasi. Ya, tastalluni ma u'tika, ya, tastalluni ma u'tika. Apa dia tuan-tuan? Tastalluni, apa dia? Engkau menanggalkan daripadaku apa yang kuberikan. Tastalluni ma u'tika wa asturu alaika sawatan ba'da sawatin fadihah. Apa dia? Yaitu Allah Ta'ala kata, dan aku tutup keburukan kamu demi keburukan kamu pun aku tutup juga. Ya, wa astur, sitar. Ya, sitarnya apa? Tutup, selimut, sitrun. Sitru ma baina, yang jaga badan kita ni. Sitrun ni maknanya macam dinding lah. Alaika sawatan ba'da sawatin fadihah, demi keburukan, hari-hari kau buat keburukan tu, setiap masa kau buat keburukan tu, yang tutupnya aku ni. Tukang tutup ni aku. Tukang tutup kau punya masalah semua aku. Kan? Tukang tutup masalah engkau ialah aku. Wa ana astahyi minka, aku ni sering malu kepada kamu. Tengok umur kamu, tengok kamu ni lemah, lembik, aku pula malu dengan kamu. Bila mengarahkan sesuatu, perintah, suruh solat, suruh ni, aku rasa malu sebab kamu ni lemah. Nak suruh benda yang lemah ni tuan-tuan, mana malu. Tetapi kamu ni tak pernah malu pula dengan aku. Wa anta la tastahyi minni, tapi kamu pula tak rasa malu pula dengan aku. Aku ni rasa malu dengan kamu. Sebab tu bila kamu minta aku bagi. Sebab aku rasa malu. Kan? Bila kamu minta aku tak boleh kasih, rasa malu. Tapi kamu ni tak pernah tak tahu malu pula. Masalahnya, kamu pula tak tahu malu dengan aku. Macam mana ni? Tansani wa tadhkuru ghairi, kamu melupakan aku, wa tadhkuru ghairi, dan ingat pula yang selain daripada aku. Aku kau lupa, yang bagi nikmat ni tak kira-kira ni kau lupakan, yang tak bagi apa-apa kat engkau tu, itu kau ingat. Macam mana tu? Kan? Tu kau ingat. Tu Allah Ta'ala beritahu. Wa takhafun nas wa ta'manu minni, kamu takutkan manusia, takut dengan manusia, tapi rasa selamat pula dengan aku ni. Tak rasa takut pula. Kau dengan manusia kau takut. Dengan manusia takut. Kan? Nak cakap pun takut, nak ni pun takut, itu semua takut. Tapi dengan aku ni, kemurkaan aku ni, tak takut pula. Kan? Tak takut. Besok kau mati, besok ngadap aku ni, tak takut. Rasa macam selamat aja kan? Betul kan? Rasa macam selamat. Ya, wa takhafu maqtahum wa ta'manu ghadabi. Ya, yang mana kamu sering takut kepada seksaan mereka, tetapi engkau tidak takut kepada kemurkaanku. Okey, tu hadis tu panjang tu, betul kan? Ini satu motivasi. Ya, hadis ni motivasi pada kita sebenarnya. Tu sebab tu Imam Ghazali saya sebut sebelum ni, dia letak al-mawazi, ya, al-mawaizu fil hadis al-kursiyah ni, tujuannya ialah untuk bagi kita kekuatan rohani. Ya, macam mana kita nak hidup, ya, hidup sebagai hamba Allah Subhanahu taala. Bagaimana kita nak bagi motivasi pada diri kita ni supaya jadi orang yang sentiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pelajarannya yang pertama, jangan banyak mengeluh. Itu dia. Kita tengok yang pertama, ya. Hidup di dunia penuh dengan cabaran dan banyak pula ujian yang dihadapi, namun anggaplah itu semua sebagai adat atau asam garam kehidupan. Kerjakan segala kewajipan dan tunaikan segala tanggungjawab
dan bersabar menghadapi ujian, insya-Allah kesusahan itu akan berganti dengan kesenangan. Kalau nak baca ayat Quran ni tuan-tuan banyak. Ya, baca yang tentang ayat Quran tentang jangan mengeluh ni banyak. Antaranya tuan-tuan dalam surah Al-Hajj ayat 11. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di kalangan manusia itu ada yang menyembah Allah dalam keadaan ala harfin, atas pagar. Sembah Allah atas pagar. Ni jenis orang tak setia tau. Dia duduk atas pagar. Macam mana atas pagar ni? Fa in asabahu khairun itma'annu biha. Apabila mereka dapat nikmat, dia suka, gembira. Oh, ni akulah dapat nikmat ni, dia seronok. Kan? Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhi. Dan apabila mereka diberi ujian, datang fitnah yang besar, kesusahan, Allah bagi banjir, Allah bagi Covid, Allah bagi itu, Allah bagi ekonomi, Allah bagi ini, macam-macam masalah, maka tiba-tiba dia berpaling. Ya, dia berpaling daripada aku, maka khasirat dunia wal akhirah. Jenis macam ini ialah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia macam mana? Dunia dah tentu-tentu rumah kau hanyut, dah tentu-tentu barang kau dah habis dah. Kau nak marah, mungkin marah lah. Kereta dah tenggelam, kau nak mengungut, nak maki hamun, makilah. Kan? Katil kau semua dah tu. Saya dah pernah tengok bangsa banjir banyak tuan-tuan. Dulu yang bangsa banjir kat sini pun tengok. Ini pun orang ajak pergi lagi. Saya kata ingat baru nak pergi hari Rabu, besok lah lepas mengajar, ingat malam nak bertolak pergi ke Bera. Kan? Pergi ke Bera, dah planning lah. Satu hari pergi Batu apa ni kat Johor tu, apa nama? Kota Tinggi. Ni pergi Bera. Apa semua kan? Itu balik-balik hari lah saya pergi apa semua tuan kan. Tapi tak adalah gambar, nak selfie. Tak ada orang nak ambil gambar saya ni tuan-tuan. Yang buat kojo ni yang tahu rumah saya ni. Itu pun dia pun dah malas nak ambil gambar saya dah. Dia tak tahu nak post kat mana. Pasal saya ni dia tak mengepost. Kita Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala yang tahu tentang pergi. Jumpa orang macam ni lah. Tujuan saya nawaitu saya datang sana bukan sekadar nak tolong, nak betulkan iman orang. Masa tu tuan-tuan sumpah seranah ni jangan cakap lah. Cakap sabar, sabar, suruh semayang. Jangan kata dia nak semayang tuan-tuan, tak mahu dia. Jarang orang nak semayang masa-masa macam ni. Kadang-kadang sedih tengok, ya Allah. Kadang-kadang cakap dalam kereta tengok, kereta dah habis tenggelam lah, rumah dah hanyut, katil-katil semua dah tak ada. Mulut macam tu, cakap macam tu. Makan minum ni tak payah cakap lah kan? Bagilah, bagi toto, bagi ni yo. Kata semua, dia sebenarnya kecewa. Kita pun tak boleh marah dia. Kadang-kadang saya pun macam Matoy ada satu bas nak pergi tolong orang sebanjir. Saya katakan kau jangan pergi sekarang, kau nak pergi lepas air dah surut. Banyak kau jauh kan, air surut kan lumpur, siapa nak basuh? Masuk ni semua kan selfie atas sampan ni semua. Tengok tunjuk bantu tuan-tuan, orang berendam, suka orang berendam dalam air tu kan. Orang PD ni air laut tak mahu, dia nak air banjir. Orang PD ni laut tak mahu tuan-tuan, dia nak air banjir kan. Nak seronok kan. Bukan saya kata apa, tugas tu lebih banyak, tapi down lah. Saya kata tadi, maksud saya kau marah pun tak guna. Tu sebab Allah Ta'ala kata khasirat dunia wal akhirah. Orang jenis macam ni, kau dunia pun kau rugi, akhirat pun kau rugi. Patutnya musibah ni menggandakan lagi kau punya pahala kan. Menggandakan lagi. Bukan kata kau tak boleh dapat bantuan lepas ni. InsyaAllah kalau kau bersyukur, mana tahu murah rezeki kan, banyak orang bagi kau sumbangan. Ke tak? Bukan kata Ustaz Abid Liu je, banyak lagi Abid ada ni, Rabbit semua ada ni kan. Banyak lagi tuan-tuan kan. Bukan saya kata apa, maksud saya tu jangan kita sempitkan rezeki kita ni dari sudut macam tu, mengeluh dan sebagainya kan, tak perlu ya. Okey, kemudian dan apa yang lebih penting dalam hidup kita ni, jangan selalu berkeluh kesah, apalagi berburuk sangka kepada Allah SWT. Kalau tuan-tuan masih ingat dah, Allah Ta'ala bersabda, Ana inda zanni abdi bi, aku ni di sisi hambaku berdasarkan sangkaan dia kepada aku. Kalau dia rasa aku ni tukang zalim je, aku zalim lah. Kalau kau rasa aku ni pelerai segala-galanya, aku leraikan semua. Aku leraikan semua. Aku bagi kan. Tu tuan-tuan kan, tu saya kata tu maksudnya aku inda zanni abdi bi. Okey. Jadi itu kena pegang. Kemudian ada satu hadis, ni dia tak ada dalam ni. Satu hadis. Qala Allah Ta'ala, satu hari ya Rasulullah SAW bersabda. Apa dia tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari ada.
Dia kata apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam telah menyakiti aku. Macam mana kita menyakiti Allah ni? Allah ni tak boleh disakiti kan? Ini macam mana ni? Rupanya Nabi jelaskan, yasubbud dahra, dia suka memaki. Bila dia memaki ad-dahra, dahra ni apa? Masa. Ni apa banjir, apa hujan ni? Ni apa ni? Sesaat macam ni lah datangnya. Itu hari masuk COVID ni lah ni, banjir besar ni, masa ni lah. Masa ad-dahri. Dia tak sebut as-sa'ah, dia sebut ad-dahr. Ad-dahr ni maknanya masa-masa yang kita tak suka lah. Yang kita tak suka. Wa anad dahru, sedangkan akulah masa tu. Akulah bendanya. Biadil amru, aku yang menguruskan segala-galanya. Siang malam aku yang atur. Maknanya aku ni tak bijak lah. Maknanya Allah nak beritahu lah, sesungguhnya anak Adam ni sentiasa menyakiti aku. Cara macam mana? Cara macam ni lah. Kau sumpah-sumpah ni, kau sedar tak yang kau sumpah tu siapa? Aku yang mengancang semua ni. Aku yang mengatur segala-galanya. Aku yang mengatur segala-galanya, tuan-tuan. Jadi maknanya tu dia. Sebab itulah ketika ditipu hujan, Nabi ajar satu doa, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Allahumma ja'alhu, ya Allah Tuhanku, jadikanlah hu tu apa? Hujan tu tadi, sayyiban nafi'a. Hujan yang mendatangkan manfaat. Nampak hujan turun, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Tengok, nampak hujan, Allah datangkan manfaat. Abu Hurairah kata, Abu Dzar, banyak Nabi SAW sering kali doa, paling banyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak. Tengok satu benda ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nakkan kebaikan yang datang bersama dengan benda tu. Walaupun kita ni ditimpa malang, tapi kita minta kebaikan yang datang bersama dengan kemalangan itu. Apa kebaikan dia? Kita nak. Kita nak kebaikan. Jadi kita minta tu. Macam hari ni kita dilanda COVID kan? Kita pandang kebaikan. Rupanya banyak juga kebaikan. Kalau kita pandang keburukannya memanglah. Tapi baiknya pun banyak juga. Tak boleh kita apa? Orang daripada tak mahir teknologi dah mahir teknologi. Daripada orang apa? Semua dah macam Allah set up balik lah dunia ni. Macam reboot balik lah. Macam komputer kan kita apa balik kan? Format balik kan? Dia macam format balik lah. Semua orang dah jadi gelabah satu harap kan. Semua dah orang kata macam tu lah. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah tuan-tuan kan, semua dah balik kosong balik kan. Semua dah macam apa dah. Dunia ni macam baru nak start balik lah. Ekonominya segala-galanya tuan-tuan, semua macam nak apa balik. Tengoklah macam mana. Kita buat darurat, mereka pun darurat lah. Mereka pun sama. Kita dengan mereka sama tuan-tuan tu. Orang kata bendera kita dengan dia sama kan. Dia beza kita satu bintang, dia bintang banyak kan. Lepas tu pesawat kita orang mereka tembak kita sekali kan. Jadi orang kata adalah kan, chemistry dia adalah kan. Rupanya orang Melayu ni tak mukalah jugalah, antara kuasa besar dunia jugalah orang Melayu ni kan. Jadi maknanya handal ya. Okey, kemudian kita tengok yang kedua, ingatlah umur sebenarnya bukan bertambah. Itu dia. Ya, umur sebenarnya bukan bertambah. Tadi kita dah hurai hadis tu ya. Semua orang sudah ditetapkan umurnya, sudah ditentukan di mana seseorang itu akan mati, hari apa, pukul berapa dan sebagainya. Ada orang yang ditentukan umurnya 45, 40, 50, 60 dan sebagainya. Setiap tahun umur kita bertambah dari 40 tahun menjadi 41 tahun misalnya. Namun sedarlah bahawa umur kita sebenarnya sentiasa berkurang. Ya, sedang berkurang. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahawa setiap hari umurnya sebenarnya berkurang dan masa yang ditentukan ajalnya sudah semakin dekat. Manusia seperti ini sebenarnya tidak lebih cerdik daripada ayam potong. Wah, pelik-pelik lah buku ni. Kau pandai-pandai ayam potong ni. Ayam potong macam mana? Ayam gunting saya tahulah. Ayam potong yang diletakkan di dalam bakul, satu persatu diambil untuk disembelih. Ayam yang melihat kawannya ditangkap dan disembelih, ia tidak merasa takut dan tidak tahu bahawa ajalnya sudah dekat. Mana macam itulah maksud dia. Baru saya tahu ayam potong. Ayam daging, ayam sembelih kan. Boleh tu. Satu ayam tu ayam gunting dari rumah saya tu kan. Begitu juga manusia terkadang tidak merasa takut ketika ketika kawan sebayanya yang sehat meninggal dunia secara tiba-tiba. Dia.
Kadang-kadang Allah bagi peringatan pada kita tuan-tuan. Umur kadang lebih muda pada kita, sebaya pada kita dah jalan dulu. Kadang lebih kaya pada kita, lebih dapat rawatan lebih special daripada kita. Pergi luar negara, tuan-tuan, buat ni pembedahan dan sebagainya, akhir meninggal dunia. Kan? Ada kawan-kawan saya juga tuan-tuan, kadang-kadang pembedahan dia tak orang kata tak teruk pun. Pembedahan dia cuma buang batu karang je, boleh meninggal dunia. Kan? Ada orang batu karang berkali-kali dah. Elok je. Kan? Ada orang buang batu karang meninggal. Kenapa meninggal? Batu karang. Boleh buat meninggal ke? Baru saya tahu. Rupanya batu karang boleh bawa meninggal dunia tuan-tuan. Rupanya tengok. Kan? Allah Ta'ala bagi kita ni. Kan? Bagi kita sedar. Bahawa sebenarnya meninggal ni sebenarnya bukan soal batu karang tu. Soalnya ajal dah sampai, meninggal lah. Kita ni berusaha je. Sekurang-kurangnya bila buang batu karang tu, meninggal dalam keadaan kita berusaha nak sihat. Kan? Berusaha. Jadi meninggal lah. Kan? Tapi meninggal tu tetap. Tak boleh kata apa. Berusaha. Macam orang kena penyakit lah. Tuan kan? Kena penyakit tuan kan? Betul. Macam berusaha. Kurang berusaha. Kan? Macam mana tadi ada orang dari Sepermai. Tu tak sihat. Orang dari Sepermai tak sihat. Dekat dia sebelahnya. Tak sihat. Orang muda lagi. Kan? Muda tak sihat tuan kan? Tu. Dia kata dalam mana? Dia dah pergi jumpa tuan-tuan. Guru saya pun dia dah jumpa dah. Tapi dia tak sedar. Dia cakap tu saya dah tahu dah. Guru saya kata bisa tekak dia apa semua kan. Okey. Ni anak murid, kalau guru saya pun dah tak boleh, dah surrender, takkan saya pula. Kita pun tawaduk lah. Tak apalah, ya Allah aku boleh lah. Cubalah. Cuba tuan-tuan. Dia sendiri mengaku. Masa saya baca ayat Quran tu, dia kata boleh rasa ada benda menjala dalam badan. Boleh menjala tu, boleh rasa. Tu boleh rasa kaki dia semua. Orang rumah pun kata, betul lah bang, nampak dia punya tu, abang punya bergerak tu. Tu. Saya kata saya tak boleh buat benda tu, orang yang punya badan dia tahu. Orang punya badan yang tahu tentang tu. Macam mana yang ustaz boleh? Kata saya boleh tu betul semua. Kata saya jumpa ustaz tu dekat sana tak boleh. Ustaz Maslin pun saya panggil. Kata dia sebut. Saya kata bukan kata apa. Tak, kadang-kadang masa itu kono. Masa itu kono. Masa benda tu ada pula orang lambat bangun tidur. Mana tahu benda tu lambat bangun tidur. Kan kono pula kan. Biasa orang lain dia datang dia dah lari dulu kan. Ni apa kan? Tu kata kita tak boleh lah nak action benar kan. Tunjuk agak apa semua. Tu. Saya kata bukan nak kata apa. Tu bukan kata lebih hebat kata ustaz. Dia pun sebut dah. Ustaz tu baca sampai batuk-batuk. Sampai batuk-batuk tak berhenti-henti. Punya kuat dia kata sakur saya ni kuat kata. Saya buat dia tu kan saya batuk sekali dua je. Kali dua batuk tapi saya akui lah memang ada lah. Kan? Saya akui lah memang ada lah. Tadi pun naik kereta ni nak datang sini pun apa semua kan tu batuk maghrib kan, azan maghrib ni batuk. Saya kata ini macam mana tak nak jadi imam. Saya teringin nak jadi imam dah maghrib kan, tapi maghrib ni selalunya masalah saya batuk lah. Tuan kata kenapa ni tuan mula batuk balik ni? Dia kata batuk dah makan belum? Orang rumah dah mekak dah. Batuk ni semua dah boleh batuk tak boleh makan. Alah, biasalah macam awak tak faham sakit biasa. Saya pun ambil air sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Mana ke batuk sampai sekarang Mana ke batuk? Tunggu tadi sekejap kan. Itulah, itu pun sebab terlebih cukup sakit cakap kan. Batuk. Sepanjang jalan ni mana kau batuk? Tu dia senyap, dia tengok. Dia tahulah. Bukan batuk sebab sakit biasa. Bukan sakit sebab kata. Itu ada batuk sebab tu. Tuan-tuan belum kono jenis macam tu. Saya ni dah jadi dah mula dah. Sebab dah banyak merawat. Orang dah dondam dengan saya ni. Benda tu pun dah kepung kan. Dah tengok dah mata bawah kan. Ni bila lah muncul orang tua ni kata. Ya dah meninggal yang tu dah datang pula yang baru ni kata. Mana datang ni. Jadi macam-macam benda tuan. Kadang-kadang sakit tak pernah macam-macam lah. Ya, kadang nak tidur tokak ni lah. Macam kita baca ayat Quran kan daripada sini. Kalau tak bunyi suara orang macam mana nak cerita kena bunyi suara. Jadi kunci kat mana? Sini kacau sini dulu. Guru saya semua kena kat sini. Guru saya semua kena sini. Semua habis. Tu kata tu datang orang Sepermai ni pergi kat tempat tu dekat Paroi tu. Dia pergi kan. Dia kata guru saya kata surrender tak boleh. Ni kuat ni dia kata. Ni tokak saya dipegang ni kata. Tu kata tak boleh. Tu saya pun dengar, saya pun nak kecut dah ni. Kata kalau guru aku surrender, mampu lah. Aku nak murid lagi, mampu kata. Dah nak tunggu masa nak lagi lah tu. Kan? Tunggu masa nak lagi dah, tapi alhamdulillah lah.
Kan, alhamdulillah tuan-tuan. Tu saya kata, bukan nak kata apa. Maksud saya jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Tengok, yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar, sehat tak sehat tu lain cerita. Yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar, sekurang-kurangnya meninggal dalam keadaan ikhtiar. Ekonomi kita betul belum pulih, tapi kita kena ikhtiar nak pulihkan. Kurang-kurangnya dapat juga ganjaran kita berikhtiar. Betul tak? Itu yang kita nak. Jangan kita serah, tak ada, tak hantar lah, tak makan, tak minum, tak minum. Tak boleh macam tu. Tak sihat, hantar lah. Tak boleh. Kita mesti berusaha. Allah nak tengok kita ni berusaha, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Al-mu'minul qawiyun khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah. Ya, ilallah minal mu'min ad-da'if, daripada orang mukmin yang lemah. Tu. Wasta'inu billah wala ta'jiz. Minta tolong dengan Allah, jangan kamu rasa lemah. Jangan minta apa ni? Jangan rasa lemah, minta tolong dengan Allah, tuan-tuan. Okey? Itu. Manusia sememangnya tidak mahu bersyukur. Yang last sekali tu. Manusia sememangnya tidak mahu bersyukur, tu dia. Memang benar siang hari kita menerima pelbagai macam rezeki yang diberikan Allah, sedangkan malam harinya malaikat naik ke langit mengadu kepada Allah tentang apa saja yang kita lakukan sepanjang hari, setiap malam hari. Namun demikian Allah masih terus menurunkan rezekinya kepada kita. Tengok, tak malu ke kita? Kan? Kan malaikat report pasal kita, tuan-tuan. Report semua tak menyenangkan. Kalau kita lah, tuan-tuan, kan, hantar anak pergi sekolah, ada orang hari-hari telefon kita, tuan-tuan, warden sekolah tu telefon kita, anak kita punya perangai kat sekolah tu macam mana. Kan, bukan belajar, lain kerja, kan. Kita pun jalan kepala dah. Tak boleh nak kata apa lah. Ini bukan sekadar pergi sekolah, tuan-tuan, segala-gala buat. Allah bagi macam-macam lagi, tuan-tuan, kepada kita. Kita makan rezeki pemberian Allah, tetapi kita derhaka kepadanya. Kita memohon rezeki kepadanya, kemudian dia memperkenankan permohonan kita. Kata Allah lagi, aku turunkan kebaikan kepada kamu dan engkau persembahkan keburukan kepadaku. Akulah pemimpin yang paling baik bagi kamu, sedangkan kamu menjadi sejahat-jahat hamba kepadaku. Nak pemimpin terbaik, tapi rakyat menjadi rakyat yang paling jahat. Macam mana tu? Kita cita-cita bukan main tinggi, kan? Padahal daripada rakyat tu, daripada rakyat lah lahir pemimpin macam kita lah, kan? Ni kita jadi yang paling jahat. Bersyukur tidak, apa tidak, memikir pun tidak, apa semua tidak. Orang bersuruh apa, ya, jaga diri pun tak boleh buat. Macam mana? Kan? Sebab itulah saya kata tadi, sama-sama lah kita muhasabah, tuan-tuan. Hadis ni adalah untuk kita muhasabah, motivasi diri kita supaya kita ni menjadi hamba Allah yang lebih akrab, lebih bagus, lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada soalan? Cikgu, tak payahlah cikgu dah ni. Darurat cikgu. Parlimen tak boleh bersidang. Okey. Kita ada kelebihan sikit dari segi harta benda, kewangan dan sebagainya. Jadi bila umur kita bertambah, kadang kita lupa dia fitrah Allah, dan tapi ini buat juga ada tujuannya. Contohnya orang yang berumur tadi, khususnya perempuan lah, ya, dia buat pembedahan plastik. Jadi tujuan dia untuk mengikat suaminya supaya suami jangan lagi lah contoh gitu kan, ya. Ada lagi itu apa, itu keluar dari fitrah Allah. Tujuan sebenarnya tujuan dia untuk suami ini. Ada itu keluar dari fitrah Allah. Okey, tu faham maksudnya. Maksudnya dia tu niat dia elok. Niat dia untuk dapatkan keredaan Allah dengan cara dapatkan keredaan suami dia. Jadi umur dah naik, dah goyeh mengubah, kan. Orang 9 ubah, orang perempuan, ya, memanglah dia dah goyeh ni, maksudnya dia dah ni dah tua. Kan, dah tua, kan. Tu macam satu debat kata marhaban pun bunyi dah lain, kan. Marhaban. Dia dah bunyi pun dah macam tu, kan. Fahamlah sendiri. Bukan saya nak kata apa, tak. Jadi cikgu soal tadi, bagaimana dia ni ada kewangan, ada kemampuan, maka dia buat pembedahan, ya, dia buat supaya dia kelihatan sentiasa cantik. Tujuan dia, niat dia untuk menarik hati suami dia, supaya suami dia tak lari lah.
Suami pun dah goyek lagi apa. Kalau kita cantik, kalau suami ikut lawa tak apa. Kalau kita orang lelaki ni kalau lebih duit lain sikit. Jadi yang saya nak ulas ni, maksud saya tu, betul nawaitu dah betul kerana Allah Ta'ala tuan-tuan, tapi caranya tu tu kena ingat, dalam Islam cara itu tidak menghalalkan niat. Niat itu tidak menghalalkan cara. Kena ingat tu, satu je. Macam kita nak cantik, betul cantik kan, kita ubah ciptaan Allah ni kan, supaya kita ni, contohnya orang kata nak dakwah. Sekarang ni market ustaz paling ramai sekarang ni ialah wanita. Jadi kalau orang lelaki nak pergi ke wanita ni, dia akan jadi satu fitnah. Saya nak sentuh dia pun susah, saya nak pergi duduk kat asrama dengan orang wanita ni, semua akan pandang sebab saya lelaki. Sedangkan saya ni antara yang paling bagus kalau dalam bab dakwah ni. So macam mana? So saya operation jadi macam sajad. Kan? Contoh gitu. Tak boleh. Kan? Tukar semua. Bila dah tukar, dah modified ustaz, dan apa semua, saya boleh duduk dengan hotel dengan dia. Boleh masuk tandas perempuan. Boleh ni. Jadi ruang untuk saya berdakwah tu lebih lagi. Lebih besar lagi. Ya? Jadi ustaz, yang penting ustaz doakan saya supaya saya ni, jihad saya ni, tak boleh macam tu. Walaupun niat dia betul, kan? Walaupun niat dia nanti nampak macam ni kan, tapi caranya salah. Tak boleh mengubah ciptaan Allah dengan cara macam tu. Ya, ciptaan Allah ni boleh kita ni dengan syarat macam kata tadi lah, perubatan dan sebagainya kan. Tu dibenarkan. Macam gigi boleh repair. Kan, boleh repair tuan-tuan. Kalau katalah yang ada sekarang ni menyebabkan orang menyampah tengok kita. Kan, contohnya bila dah tua ni, kalau muda dulu dia jonggang, dia cantik. Kan, dah tua ni jonggang tuan-tuan kan, dia nampak macam pirana, contoh situlah kan, orang tak suka. Kan, orang tak suka tuan kan, dia menyampah. Contohnya boleh tak dari segi Islam tu apa semua? Boleh, tapi Islam kata jangan sengaja dirosakkan gigi itu dengan sebab ada dari Islam boleh. Pakai gigi emas, contohnya orang kata gigi emas, boleh ke usap gigi emas? Yes, saya kata boleh, sebab gigi emas ni dibenarkan, bahkan harus, bahkan itulah yang paling baik, logam yang paling baik tuan-tuan. Kalau ditanam dalam gitu, itu yang paling baik. Kalau letak benda lain sekarang tuan-tuan, dia karat. Lain lah penyakit dah kacang gigi tu. Hari-hari dah kena kacang gigi tuan-tuan, dah letih pula. Macam mana? Ambil logam yang elok kan, yang apa yang sesuai, dan yang paling baik antaranya ialah emas. Jadi emas tu boleh pakai walaupun gigi umeh tuan-tuan. Esok kalau satu hari, esok kalau dah tua, saya senyum kot ada umeh kan. Tu kan, jangan tuan-tuan kaping dengan saya pula. Tu pengetahuan kita pun kena tahu. Saya kena cakap ya, benda yang betul. Orang buat scaling gigi tu kan, orang buat apa tu yang sekarang ni breathless tu, breathless kan, tu orang buat tu yang rantai gigi tu apa semua, banyak orang buat kan. Orang tanya saya juga, saya kata boleh, tak ada masalah. Kalau lah ternyata bahawa gigi yang bertindih-tindih tu tadi memang makanan tersekat kat situ, boleh bawa kepada kerosakan, berbau mulut dan sebagainya, maka memang diharuskan kita repair kan. Sombeng, kalau ada kemampuan boleh repair. Kalau macam muka saya ni nak berlubang-lubang ni kan, boleh repair ni sebenarnya. Kalau jemaah bagilah. Ada tabung berjalan kan, tabung sekat subuh. Contohlah kan, nak tengok seri, contohlah kan. Boleh, harus. Kalau terbukti bahawa saya juga susah cari rezeki, kalau berlubang macam ni susah cari rezeki, ya boleh, harus dalam Islam. Ini kita berusaha sesuatu tuan-tuan, tetapi biarlah benda yang dibenarkan oleh syarak. Itu dia. Okey. Jadi cukup kata-kata tu. Apa dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.